tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, Ala canggung, maksila macam canggung, canggung mengalir-ngalir. Nasib bunyi sayang mulailah yang ayam. Namanya ayam, Dalam langala ayam. ai sedap ke ayam. Mari dimakan di atas lintang. Ala canggung, maksila macam canggung, canggung mengalir-ngalir. Sokok sini sayang janganlah yang malam. Mengkala malam, Sahnilah malam. ai suruh ke malam. Hendak meminta sisa melintang. Ala canggung, maksila macam canggung, canggung. mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah. Letak di nyiru, padi ditimpa. Pegang rapi, elok ditatang. Rumah kedah kemas rapi. Kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para penonton di Facebook kita. Bersama saya hari ini, Nur Aisyah dan juga Pak Wan, Pak Wan. sekali lagi bersama dengan anda. Ya, betul. Saya rasa macam nak balas balik pantun tadi tu. Okey. Okey. Bunga Tanjung jalur bersemi, tumbuh bersilang, warna ceria. Budaya dijunjung, indah berseni. Tradisi gemilang, di sinilah tempatnya. Itu dia pantun daripada Pak Wan kita. Jadi kalau korang nak tahu hari ni, seperti biasalah hari Ahad pukul 3 petang. Ya, betul. Kita ada segmen budaya dan tradisi. Ya, betul. Okey. Yang mana segmen budaya dan tradisi ni kita mengupas setiap negeri, pelbagai cara, tradisi dia, semua kita akan bercerita dekat anda di sini lah. Dari setiap negeri. Ya, betul. Okey, hari ini kita berada di dalam pekarangan rumah Kedah. Jadi Ya, betul. kita Jadi tu okey, kalau anda tengok kat sini, warna yang saya pakai, yang kami pakai adalah warna negeri Kedah. ya, Hijau kuning dan kuning. Ya, Ya. betul. Bersedih sikit di situ. Okey, Alright. tak apa. Hari ini kita dalam segmen budaya dan tradisi bersama Pak Wan dan saya Nur Aisyah. Okey, sebelum kita teruskan tentang kita punya background ataupun latar belakang untuk negeri Kedah, Ya. saya ingin tekankan dekat sini,
Mini Malaysia terdapat sedang menjalankan promotion cuti sekolah. Antara promotion dia adalah kita ada swimming pool. Untuk harga tiket dewasa RM8. Untuk harga tiket kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita ada aktiviti seperti kayak, memanah, memancing dan juga wall climbing. Okey. Untuk Mini Malaysia ni juga ada juga menyediakan package seperti nostalgia, iaitu makan berhidang. Antara makan-makanan yang kita ada mestilah ataupun memanglah kita akan sediakan makanan-makanan Ya, tradisi. betul. Okey. Selain itu juga kita juga ada rumah kaca dan juga boleh sewaan Dewan Teja. Kalau tak silap saya bilik kaca kan? Bilik kaca. Kalau maafkan rumah saya. kaca tu besar tu. Sangat. So kita menyewakan bilik kaca dan juga Dewan betul. Teja. Ya, betul. Jadi untuk sewa ni dia sesuai untuk membuat event-event lah, betul tak? Untuk Betul. event selamat sambut hari jadi ke? Ya, betul. Cuti-cuti Malaysia. Malaysia yang ku puja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua cuti-cuti Malaysia. Okey, minta maaf atas kesulitan dan masalah teknikal kita tadi. Okey, saya ulang kembali. Di Mini Malaysia ni kita sedang menjalankan promotion cuti sekolah ya. Kita ada aktiviti seperti swimming pool untuk harga tiket RM8 untuk dewasa, RM5 untuk kanak-kanak. Kita juga ada aktiviti riadah seperti kayak, ATV, memancing dan wall climbing. Selain itu juga, Mini Malaysia ada package nostalgia, iaitu makan berhidang. Dan kita juga ada membuat sewaan bilik kaca dan juga Dewan Teja. Okey, untuk sewaan ini kita sesuai untuk event seperti menyambut hari birthday, Ya, betul. menyambut ataupun makan malam. Kita juga ada apa tadi? Okey, kalau nak tahu dekat bilik kaca ni kita pernah buat majlis perkahwinan di dalam dia. So saya tu kita ada juga majlis perkahwinan. Okey. Mini Malaysia ni juga terdapat homestay yang sesuai untuk family yang datang daripada jauh untuk penginapan di negeri Melaka ini. Okey, sekarang ni Pak Wan sendiri macam mana? Sihat tak? Alhamdulillah, dalam keadaan kita yang sekarang ni saya masih lagi sihat. Alhamdulillah, masih lagi dapat bercerita dengan anda tradisi dengan budaya negeri yang akan saya persembahkan setiap-tiap minggu ni. Jadi alhamdulillah saya masih lagi sihat lagi lah. Alhamdulillah. Betul. Kami di sini pun mengharapkan penonton di luar sana sentiasa dalam keadaan sihat dan kekalkan berada di rumah jika tiada keperluan. So sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, COVID tengah menaik balik. Betul. Kan. Jadi kita belum menang lagi. So tak ada apa-apa, sila just stay at home. Ya, betul. So jaga diri, jangan lupa antara kita kena jarak 1 meter. Ya, So jaga SOP. insya-Allah mungkin kita akan cuba mengurangkanlah penyakit yang kita hadapi hari ini. Gejala Ya, betul. COVID-19 ni. Jangan lupa pakai mask ataupun sentiasa basuh tangan ataupun selalu hand sanitize tangan tu. Elakkan untuk cakap berdekatan dan juga elakkan bersentuhan. Jadi jaga diri, jaga family kita, jaga kita. Sebab apa Aisyah kata elak kan, so saya cuba elak sikit je lah. So kalau saya elak banyak memang saya tak ada dalam ni. Okay, kita cuba. Okey, sekarang ni tak apalah, kita nak tanya untuk kat Pak Wan pula. Apa kelebihan yang ada kita ada kat Mini Malaysia ni yang saya tak tahu lagi? Okey, kalau anda semua nak tahu, dekat Mini Malaysia ni kita ada 13 buah negeri yang mana kita menggabungkan daripada pantai timur sehinggalah ke Borneo, daripada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor dan akhir sekali ke Sabah, Sarawak. Okey, kalau anda nak tahu, dekat dalam Mini Malaysia ni setiap rumah kita ada aktiviti permainan tradisional. Kita ada congkak, kita ada gasing, kita ada permainan guli, kita ada lestik dan sekali
kali kita ada sumpit di Rumah Sarawak, yang mana orang yang mencuba sumpit dan kita boleh menyumpit di Rumah Sarawak. Yang kita sumpit bukan sumpit orang kita sumpit belon. So jangan risau, tak ada akan ada cedera Ya, kepada betul. orang. Okey, jangan lupa untuk cuti sekolah dan juga hari Minggu di Mini Malaysia ni, kami ada persembahan kebudayaan oleh artis tari Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park Icro Melaka. Wah, Ya, panjang. betul. Alright. Dalam satu jam je. Ya, betul. Waktu persembahan pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4. Jadi kalau untuk setiap cuti minggu dan juga hari sekolah, memang 3 waktu ni memang kita kekalkan, pukul 11, 2.30 dengan pukul 4. Okey, jadi tanpa kita membuang masa lagi, kita nak ceritakan apa latar belakang rumah Kedah ini sendiri. Okey, boleh Pak Wan ceritakan? Okey, kalau kita tengok yang sekarang ni, yang kita ada dekat Rumah Kedah sekarang ni, perkara Rumah Kedah. Okey, dekat dalam Rumah Kedah ni, dia punya yang saya ceritakan untuk rumah Mini Malaysia. Okey, dalam Rumah Kedah ni kita ada satu bilik sahaja dekat Rumah Kedah ni, yang mana kalau ikutkan zaman dahulu, setiap rumah tradisional Melayu, bilik hanyalah untuk ibu bapa sahaja. Bila dalam satu keluarga tu ada anak perempuan, jadi dalam bilik tu khas untuk anak perempuan sahaja. Yang lelaki tidur di luar dan anak-anak akan tidur di luar juga yang lain. Okey, untuk bahagian dinding rumah negeri Kedah ni pula, rumah dinding Kedah ni dia seperti rumah negeri Perlis, sebab dia menggunakan kelerai, yang mana dinding ni adalah menggunakan buluh. Maksudnya buluh ni akan direndam di sungai selama 7 hari untuk mendapatkan kelembutan Kayu tu. buluh. Okey, lembutnya buluh tu dalam selama 7 hari, terus dianyam, dan bila dah dianyam terus dijadikan dinding rumah. Kalau kita tengok dekat Rumah Kedah ni, dinding dia lain dan unik. Dia menggunakan buluh untuk dijadikan, dipanggil kelerai, Aisyah. Okey, jadi Pak Wan, macam saya tengok dekat dalam Rumah Kedah ni ada macam baju-baju dekat situ. Itu pameran apa tu Pak Wan? Okey, kalau anda kat luar nak tahu, Rumah Kedah ni kita jadikan rumah perkahwinan. Yang mana dekat dalam Rumah Kedah ni anda akan lihat baju-baju perkahwinan zaman dulu-dulu, tahun 50-an, tahun 60-an masih lagi ada dekat rumah ni. Kalau datang dekat Rumah Kedah ni, kita ada seorang yang menjaga busana pengantin ni, boleh jumpa dengan Pak Andak. Pak Andak ni akan bercerita dekat anda dari mana baju tradisional busana Melayu yang dia simpan tahun 50-an masih lagi ada lagi dengan dia. So banyak baju-baju yang kita tengok macam yang sekarang ni banyak peplum, banyak yang kembang-kembang semua. Tapi kalau jumpa dengan Pak Andak ni, anda akan lihat baju songket yang kita tengok, macam contoh macam Aisyah pakai ni, baju bentuk macam ni pun masih lagi ada. Dan yang masih lagi trend. Yang selain daripada baju yang macam ni, yang paling istimewa zaman dulu dia menggunakan kain broket, bukan guna kain songket. Kain songket ni kalau dulu siapa yang guna kain songket adalah orang kaya. Kiranya songket ni mahal daripada broket. So broket sekarang ni susah nak dapat. Kalau datang kat Rumah Kedah ni, kita akan memberi tunjuk dekat anda macam mana apakah bentuk kain broket yang akan kita sampaikan. Jadi tu dia. kalau korang nak tahu apa macam mana bentuk Rumah Kedah di Mini Malaysia ni, atau orang kata rumah dijadikan rumah sebagai rumah perkahwinan, jadi datanglah cepat-cepat di Mini Malaysia. Betul. Okey, jadi Pak Wan, sekarang kita dah boleh masuk ke segmen tentang negeri Kedah ke? Okey. Jadi saya pun ingin tahu sedikit sebanyak tentang negeri Kedah ini sendiri. Okey. Untuk juga kita sekarang ni saya nak mencerita dekat anda, okey, latar belakang sedikit tentang negeri Kedah ni, bercerita pada awal. Okey, Kedah ni atau juga dikenali Kedah Darul Aman, merupakan satu daripada 14 negeri di Malaysia. Kedah terletak di semenanjung Malaysia dan memiliki seluas sebanyak 9,425 km daripada segi peta lah. Okey, tanah besar merupakan bumi yang agak rata yang digunakan untuk menanam padi. Dia macam dekat Kedah ni paling famous sekali dia memang tanah padi. Mana-mana kalau pergi sampailah sekarang, Kedah ni kalau kata apa yang kita nampak kat Kedah ni, kita nampak banyak orang menanam padi dekat situ. Jadi banyak padi yang ada dekat Kedah. Macam seperti yang dekat belakang kita ni, kalau kita boleh tengok, kita ada padi. Kalau kita nanti kita akan cuba kita akan tunjukkan kepada anda. So, dekat belakang ni kita ada padi, yang ada orang tengah memotong padi yang menonggeng. Alright. Di bahagian utara Kedah,
okey, bersempadan dengan negeri Perlis dan bersempadan antara dengan wilayah Persekutuan. Dia negeri Kedah ni berdekatan dengan wilayah Thailand. Dia berdekatan. Ia juga bersempadan dengan negeri Perak di selatan Pulau Pinang, daerah barat daya. Okey, maklumat selanjutnya daripada British Malaya, yang mana dia orang berdekatan dengan Kedah, dengan Perlis. Jadi Perlis dengan Kedah ni dia berdekatan dengan Thailand. Okey, jadi Kedah ni terletak yang berdekatan dengan Thailand untuk pengetahuan semua. Okey, jadi apa lagi yang boleh saya kupaskan untuk di negeri Kedah ini sendiri? Okey, kalau kita tahu dekat Kedah ni kita ada candi dekat Batu Pahat, dia di Lembah Bujang. Okey, kalau dekat Kedah ni lebih kurang memang popular dia untuk candi dekat Lembah Bujang, memang popular sangat. Okey, dia lebih kurang bukti ekologi yang ditemui di Lembah Bujang. Okey, mendedahkan bahawa sebuah kerajaan Hindu memerintah keadaan Kedah pada awal 110 Masihi. Penemuan terus kita jumpa candi ni, macam mana cakap kerajaan Hindu Buddha masa tu yang menakluk kerajaan Kedah masa tu. Ya, betul. Alright. Dan seterusnya pada tahun 110 Masihi menunjukkan bahawa awal perdagangan yang sudah ditubuhkan sejak pada masa penemuan di Lembah Bujang itu juga menjadikan Kedah sebagai sebagai purba yang semakin tua di Asia Tenggara. Kalau tengok candi ni memang kalau pergi Kedah orang akan cari candi ni. Candi ni dia tempat untuk agama Hindu Buddha yang pernah memerintah di kerajaan Kedah. So dekat situ yang famous yang dekat Kedah adalah candi ni yang dekat Lembah Bujang. Dekat Lembah Bujang ni antara salah satu tarikan, orang kata tarikan budaya jugalah. Betul. Kalau kebanyakan biasanya kalau turis-turis ni akan pergi ke Kedah akan tengok macam mana bentuk candi yang dekat Lembah Bujang ni. Besar dia, keluasan dia yang ada dekat Kedah ni lah. Dia orang akan tengok, akan cari lagi, akan tengok macam itu. Okey, jadi apa lagi informasi yang Pak Wan nak kongsikan bersama kita untuk negeri Kedah ni? Kita cuba lagi sekali, kita bagi tahu dekat ni. Alright. Okey, kita cuba. Okey. Untuk pengetahuan penonton, kita di sini bersama saya Nur Aisyah dan juga Pak Wan dalam segmen budaya dan tradisi. Selain itu juga Mini Malaysia ni sedang menjalankan promotion seperti swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita ada aktiviti lasak seperti kayak, ATV, wall climbing dan juga memanah. Okey Pak Wan, kalau korang semua nak tahu, hari ni kita bercerita tentang negeri Kedah, betul tak? Betul, kita bercerita tentang negeri Kedah, apa yang ada dekat Kedah ni. Okey, yang sekarang ni untuk makluman macam Aisyah cerita tadi, kita berada di Rumah Negeri Kedah di Mini Malaysia, yang mana kita bersiaran langsung di sini. Okey, tadi saya dah berceritakan beritahu anda tentang candi yang ada dekat Lembah Bujang. Ya, betul. Okey, kalau kita ikut pernah dengar cerita Hikayat Meru Mahawangsa? Tak, saya tak pernah okey. Cerita Hikayat Meru Mahawangsa ni dia pernah popular dulu masa dulu, okey, dekat Kedah, yang telah diasas oleh seorang raja Hindu bernama Merong Mahawangsa. Merong Mahawangsa. Betul. Okey, dia menurut selanjutnya, Kesultanan Kedah bermula pada tahun 1136 apabila Raja Praong Mahawangsa memeluk agama Islam dan menerima dan memakai nama Sultan Muzaffar Shah. Jadi sekarang nama yang orang kenal dia sebagai Sultan Muzaffar Shah. Ya, betul. Sebelum ni adalah nama Meho. Dia macam kelakar sikit. Hari ni macam nervous. Tak apa Pak Wan, tak apa. Kita lah. Kita tu lah. Okey, kita cerita balik. Okey, daripada yang kerajaan negeri Kedah ni, okey, daripada nama bersetuju menggunakan nama Sultan. dia dah lari. Kita pun ni kita cuba ingatkan balik. Saya pun dah banyak sangat bercerita. Macam kita dah jauh sangat, macam kita belum lagi sampai ke topik tu. Okey, sebelum nama Sultan Muzaffar Shah ni digunakan, nama Raja Sultan Muzaffar ni adalah
Mero Mahawangsa daripada kerajaan Hindu yang datang ke Kedah memeluk Islam dan menggunakan nama Sultan Muzaffar Shah, dan digunakan sehinggalah ke hari ini yang orang tahu nama Sultan Kedah ini adalah Sultan Muzaffar Shah. Okey. So dalam abad ke-7 atau ke-8 Kedah dibawa di kawalan Longgar Sivajaya. Okey, kemudian di bawah Siam sehingga telah ditawan oleh Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15. Pada tahun ke abad 15 lah. Alright. Dalam abad ke-17 Kedah diserang oleh Portugis seperti selepas penaklukan mereka Melaka dengan Aceh dengan mengharapkan bahawa British akan melindungi dengan kekal Kedah daripada Siam. Sultan menyerahkan Pulau Pinang dan kemudiannya menyerahkan seberang perai, alright, kepada negeri Kedah. Macam yang saya bagi tahu yang minggu lepas, kita negeri Kedah dengan Pulau Pinang dibahagi dua. Betul, ingat tak yang saya cerita minggu lepas? So Pulau Pinang tu dibahagi kedua untuk memberi persetujuan yang mana Kedah ni tidak akan diganggu mana-mana. Jadi Pulau Pinang ni dibahagikan dua, dipisahkan daripada Kedah. Macam minggu lepas yang saya cerita. So itulah ceritanya. So banyaklah cerita-cerita yang kita cerita dari satu negeri dipisahkan menjadi kedua negeri. Maksudnya sebelum ni saya cerita tentang Pulau Pinang adalah sekali satu negeri dengan kerajaan negeri Kedah, tapi telah dipisahkan, alright, dipisahkan dan menjadi dua, Pulau Pinang dan Kedah. Itulah ceritanya. Okey. Okey. Untuk pengetahuan semua, kita sekarang ni berada di pekarangan Rumah Kedah, betul tak? Ya, betul. Dalam ni kita Rumah Kedah di Mini Malaysia ni sendiri kita menjadikan dia sebagai rumah pengantin. Ya, betul. Rumah busana pengantin. Rumah busana. Yang mana kalau anda nak tahu semua, dekat dalam rumah ni kita masih lagi menyimpan baju-baju busana pengantin Melayu Melaka, Melayu lama, yang mana tahun 50-an, 60-an masih lagi ada dekat dalam rumah ni. Kalau anda nak tengok, boleh datang sendiri ke Mini Malaysia ni untuk melihat sendiri busana yang paling lama yang pernah dipakai zaman-zaman mak-mak kita atau atuk kita dulu, yang masih lagi disimpan oleh penjaga rumah negeri Kedah ni, Pak Andak. So boleh datang kat sini, boleh bertanya dekat dia, dia akan tunjuk dekat kita lah baju yang dari segi macam mana, bentuk mana. Yang paling famous sekali zaman dulu adalah broket. Jadi kat broket tu, kalau nak tahu macam mana bentuk broket tu, boleh datang kat rumah Kedah ni dan Pak Andak ni akan tunjukkan kita baju broket tu yang macam mana. Macam mana bentuk baju broket tu. So datanglah ke Mini Malaysia dan singgah ke Rumah Kedah. Okey Pak Wan, jadi ada lagi tak latar belakang negeri Kedah ni? Hari ni dia macam jadi excited cerita pun dia. Okey. Jadi excited ke? Alah, jangan macam tu pun. Kita semua orang nak tahu apa yang keistimewaan di Rumah Kedah. Sebab kadang-kadang saya takut juga sebab saya tengok orang yang kat depan kita tengok cerita serius sangat kan. Okey, saya teruskan lagi. Okey, dalam perang kedunia, perang dunia kedua, okey, Kedah bersama-sama dengan Kelantan merupakan sebahagian pertama Malaysia yang diserang oleh Jepun. Alright. Jadi Jepun menyerahkan Kedah untuk berada di bawah naungan Thailand yang telah dinamakan sebagai Shiburi. Tetapi Kedah telah dikembalikan kepada pemerintahan British selepas berakhirnya Perang Kedah merupakan sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Nasib baik ingat. Okey. Alright. Tapi sejak tahun 1958, Sultan yang memerintah Kedah adalah Tunku Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, Kesultanan Islam Kedah bermula apabila pada abad ke-9 Masihi. Jadi Raja Kedah iaitu Maharaja Derbar, raja telah memeluk agama Islam dan menukarkannya kepada Sultan Muzaffar Shah. Alright. Jadi sejak itu terdapat 27 sultan yang memerintah negeri Kedah. Menteri besar, ketua menteri pada masa itu iaitu Muhammad Sanusi, Muhammad Noor. Negeri tersebut orang kata banyak yang memerintah, sebanyak 27 sultan yang memerintah. Tapi dalam 27 sultan yang memerintah di negeri Kedah ni, Kedah ni merupakan sangat terbaik di antara negeri-negeri yang lain lah. So banyak keistimewaan negeri Kedah ni sebenarnya. Ya, betul. Dia banyak istimewa. Sebab yang istimewanya paling orang kata istimewa Kedah ni, dia seramai 27 sultan yang pernah memerintah di negeri Kedah. Ya, betul. Jadi kita pun
saya pun bila mencari dan menggali lagi cerita tentang Kedah ni, saya pun terkejut sebab kenapa dia ada 27 sultan yang memerintah negeri Kedah ni. Jadi dia adalah Salah satu negeri yang paling terbaik lah ya, antara betul. banyak-banyak negeri. Sebab dia perintah sebab 27 sultan yang memerintah. Itu macam bagi saya satu wow lah kat situ. Dia canggah keunikan Kedah itu sendiri. Ya, betul. Wow. Okey, jadi sebelum saya teruskan lagi kita punya perbincangan tentang negeri Kedah ni, di sini saya ingin tekankan bahawa Mini Malaysia sedang menjalankan promosi cuti sekolah daripada musim cuti sekolah ini, iaitu kita ada swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan harga kanak-kanak RM5. Selain itu juga, kita juga ada aktiviti sukan lasak seperti ATV. Itu memang popular lah sekarang ni, betul tak Pak Wan? Betul. Orang datang pun semua tanya, okey, pasal ATV. Jadi untuk ATV ni saya nak ceritakan sedikit lah. Untuk satu round ATV tu, dia punya jauh perjalanan dia tu 900 meter. Oh, 900 meter. Jadi untuk 2 round dia akan berharga RM30 dan untuk 4 round dia berharga RM50. Selain kalau tak nak try ATV pun tak apa, kita ada memancing, kita ada memanah, kita juga ada wall climbing, kita dan juga ada kayak. Selain itu, dekat Mini Malaysia ni juga menyediakan package nostalgia. Ya, betul. Itu package makan berhidang. Yang mana yang anda suka makan secara berhidang. So dekat Mini Malaysia ni kami ada sediakan makanan package nostalgia. Jadi kat sini anda boleh makan beramai berhidang lah. Kita ada satu rumah yang paling besar untuk anda makan berhidang. Okey. Jadi dengan itu kita boleh merapatkan silaturahim. Ya, betul. Selain itu juga Mini Malaysia ada penyediaan sewa bilik kaca dan juga Dewan Tejak untuk sebarang event-event yang nak dilaksanakan di sini. Okey, antaranya contoh macam sambutan hari jadi ke ataupun makan malam ke, dan juga perkahwinan pun kita boleh buat dekat Mini Malaysia ni. Betul. Sebelum ni kami pernah ambil tempahan untuk majlis perkahwinan yang berlangsung di bilik kaca, yang mana boleh muat lebih kurang dalam 200 orang dalam satu masa. Kita boleh muat 200 orang dalam satu masa. Selain tu juga kita juga menyediakan dome stay, betul tak? Ya, betul. Jadi nak buat penginapan kat sini pun boleh sahaja. Okey. Okey, saya nak beritahu lagi sekali, untuk cuti sekolah dan juga hari Minggu dekat Mini Malaysia ni kita ada persembahan kebudayaan. Jadi saya pun bawa tradisi, jadi saya kena promote untuk bahagian tradisi budaya. Untuk Sabtu, Ahad dan juga cuti sekolah kita ada persembahan kebudayaan. Waktu persembahan pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Ni tak lama, sekejap lagi ni dah ada ni. Kalau nak tengok boleh datang ke Mini Malaysia untuk melihat persembahan kebudayaan dari artis tari Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park Aikruh Melaka. Ya, betul. Nama pun Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park. Ya, betul. Benda yang kita nak tekankan kat sini budaya. Jadi kita mestilah ada persembahan-persembahan. Siapa yang tak suka tengok persembahan, betul tak? Kadang-kadang ada orang suka. Sebelum ni, sebelum PKP ni Aisyah, kami melakukan aktiviti persembahan joget lambak. Tapi disebabkan kita ada COVID ni, jadi kita hentikan dulu sementara untuk joget lambat ni. Mungkin selepas ni kami akan ada lagi sekali. Tapi selepas persembahan, kalau nak bergambar dengan artis tadi kami, boleh, tak ada masalah. Kita bagi peluang untuk anda bergambar dengan mereka dengan berpakaian yang cantik-cantik tu. Jadi datang sini grab lah peluang-peluang yang ada tu. Betul. Okey Pak Wan, kita boleh sambung balik untuk menceritakan latar belakang di negeri Kedah ni. Jadi kita orang pun menanti-nanti juga apa lagi yang istimewa di negeri Kedah ni. Okey, yang untuk anda di luar sana yang nak tahu dekat Kedah ni, okey, macam sebelum ni saya pernah bagi tahu dekat Pulau Pinang ada daerah-daerah dia. Ya, betul. Ada lebih kurang 5 daerah yang popular dekat situ. So kalau orang cari pun akan jumpa, oh ada dekat Pulau Pinang. Tapi dekat negeri Kedah ni, kalau nak tahu dekat Kedah ni kita ada 12 daerah yang terkenal di negeri Kedah ni. Jadi Kedah ni nampak besar sikit daripada dia nampak besar sikit di Pulau Pinang. Jadi untuk 12 daerah yang terkenal ni, okey, saya bagi tahu. Okey, yang pertama adalah Kota Star ataupun Alor-Star. Yang kedua ialah Kuala Muda ataupun Sungai Petani. Petani ke Patani? Petani. Okey, Sungai Petani. Yang kedua. Yang ketiga adalah Kubang Pasu ataupun Jitra. So yang keempat adalah Kulim. Yang kelima paling famous,
Yang paling nombor 5 ni yang famous ni adalah Langkawi. Mana-mana orang kalau datang Kedah mesti akan cari Langkawi. Package Langkawi, package Betul, sebab Langkawi ni memang terkenal. Jadi dekat situ banyak tempat-tempat pelancongan yang orang akan cari. Ya, betul. Betul. Okey. Yang ke-6 adalah Pokok Sena. Yang ke-7 adalah Pendang. Yang ke-8 adalah Bandar Baharu. Alright, yang ke-9 Ian. Alright, yang ke-10 Padang Tetap. Ke-11 adalah Balik. Dan yang terakhir 12 daerah yang terdapat di negeri Kedah adalah Sip. Itu memang 12 daerah yang paling famous, tapi dalam negeri Kedah paling famous yang nombor 5 tadi. Ya, betul, Langkawi. Betul. Kalau pergi mana-mana orang akan pergi Langkawi. Dia kata, kenapa mesti pergi Langkawi? Kalau nak kena tahu, datang Langkawi. So kat situ macam-macam ada dekat situ. Di situ Langkawi orang suka makan coklat, betul tak? Betul, kat situ memang banyak. Okey, kalau nak tahu, Aisyah tahu tak apa yang dimasukkan dengan Langkawi tu? Tak tahu pula saya apa maksud Langkawi itu sendiri. Cuti-cuti Malaysia. Malaysia yang ku puja, di desa juga di kota. Mari nikmati semua cuti-cuti Malaysia. Pohon-pohon melambai, terkenang desa nan permai. Keluarga sahabat andai, mari Okey, bersama saya kembali Nur Ya. Aisyah dan juga Pak Wan sekali lagi. Alright, kita ni kita ada maaf atas kesulitan yang berlaku. Jadi kita kembali sekali lagi. Alright, untuk maklumat anda yang ada dekat luar sana, kami bersiaran langsung di Rumah Negeri Kedah Darul Aman yang berada di dalam kawasan Mini Malaysia, Mini Ahsan Aikroh Melaka. Tadi kita dah cerita serba sedikit latar belakang di negeri Kedah dan juga antara daerah-daerah yang ada di negeri Kedah ni. Ya, Sekarang ni betul. baru saya tahu banyak juga yang ada daerah di negeri Kedah ni sendiri. Cuma yang paling famous kita tahu cuma Langkawi sahaja. Ya, betul. Daerah yang paling famous dekat Kedah ada dalam Langkawi. Okey. Sekarang ni saya nak sebelum kita sambungkan ataupun teruskan lagi perbincangan kita untuk negeri Kedah ni, saya nak tekankan yang Mini Malaysia ni ada membuat promotion iaitu promotion cuti sekolah. Jadi antara promotion yang ada, kita ada swimming pool untuk harga tiket dewasa RM8 dan untuk harga tiket kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita ada aktiviti sukan lasak seperti kayak, memancing, wall climbing dan juga ATV. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita ada apa-apa lagi nak cerita tentang keistimewaan negeri Kedah ini sendiri tak Pak Wan? Okey, kita nak cerita tentang negeri Kedah ni. Tapi sebelum tu kita rehat dulu. Selepas kita daripada rehat ni, saya akan cerita lagi banyak untuk negeri Kedah. Jadi kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula.
Hai, bersama saya kembali Nur Aisyah dan juga Pak Wan bersama dengan saya sekali lagi. dalam Right. segmen budaya, Ya. budaya dan tradisi. Betul. Okey, sekarang ni kita bersiaran langsung di rumah pekarangan Rumah Kedah. Okey. Ya, betul. Kita bersiaran langsung di dalam pekarangan Rumah Kedah ni di Mini Malaysia. Okey, yang mana terdapat salah satu rumah yang ada dekat dalam Mini Malaysia ni. Alright. Tadi kami dah bercerita tentang daerah asal usul latar belakang negeri Kedah. Sekarang ni kita nak apa lagi kita nak boleh kupaskan daripada Pak Wan untuk keistimewaan negeri Kedah ni Okey, sendiri. tadi saya dah beritahu dalam 12 daerah yang popular tu, daerah yang paling popular adalah Langkawi. Ya, betul. Tapi sekarang ni saya nak bagi tahu anda 16 tempat bersejarah di negeri Kedah yang ramai yang tahu, ramai yang tak tahu. Ya, betul. Biasanya orang tahu Melaka je yang penuh dengan Tempat bersejarah, tapi Kedah pun ada. Sekarang ni kita nak cerita tempat bersejarah di negeri Kedah. Okey, Pak Wan. untuk yang pertama yang orang kata tempat bersejarah di negeri Kedah ni, yang pertama adalah Kota Siputih. Alright. Yang kedua adalah Balai Besar. Yang ketiga Muzium Diraja Kedah. Yang keempat adalah Balai Nobat. Yang kelima Balai Seni Negeri. Yang keenam Masjid Zahir. Okey. Yang ketujuh Rumah Seni Bina dan Rumah Tok Su. Okey. Yang ke-8 Muzium Padi Kedah. Alright. Yang ke-9 Muzium Kota Kuala Kedah. Alright. Yang ke-10 Istana Anak Bukit. Alright. Yang ke-11 ini famous. Mahkamah Suri ke? Saya teka. Betul. Alright, sebab dekat Kedah ni Mahkamah Suri lah paling orang akan cari tempat ni, yang mana itu adalah sejarah Mahkamah Suri. Memang ramai yang suka datang. Alright. Saya teruskan. Yang ke-12 adalah Menara Alostar. Alright. Yang ke-13 Tasik Dayang Bunting. Alright. Yang ke-14 Gunung Mak Cicang. Yang ke-15 Dataran Helang. Dataran Helang memang sangat popular. Yang ke-16 adalah Beras Terbakar. Yang kalau orang datang Langkawi, orang akan cari Dataran Helang, Beras Terbakar dan juga Mahkamah Suri. Itu memang orang akan cari, memang mana-mana pergi akan cari tempat yang bersejarah ni dekat negeri Kedah. Kalau siapa-siapa yang naik feri dekat situ pun dia akan mesti lalu dekat Tasik Dayang Bunting tu, betul? Betul. Jadi orang selalu tengok mana satu yang Dayang Bunting, mana satu, dia orang akan cari itu. Tapi Aisyah tahu tak kenapa dia panggil Tasik Dayang Bunting tu? Saya pun tak berapa pasti tentang tu. Jadi mungkin Pak Wan kupaskan. Okey, ni apa yang saya tahulah, apa yang saya cari, saya selidik. Alright. Apa yang saya tahu, Tasik tu merupakan bentuk orang yang hamil. Jadi kalau dulu mitosnya, kalau kata siapa yang nak ada anak, pergilah dekat Tasik Dayang Bunting tu akan dapat anak. Oh, jadi dia ada mitos-mitos dia. Dia ada mitos-mitos dia jugalah. Sebab tu kat tempat tu famous sampailah ke sekarang. Tapi sekarang tak adalah macam nak anak pergi sana, nak anak pergi sana, tak adalah. Cuma sekarang ni benda tu dijadikan mitos saja kat sana. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita dah cerita pasal latar belakang, kita dah cerita pasal daerah, kita dah juga cerita tempat-tempat bersejarah di negeri Kedah. Jadi ada lagi ke Pak Wan nak kupaskan tentang negeri Kedah ni sendiri? Okey, yang tadi semua kita dah habis cerita. Okey, macam sebelum ni saya pernah bercerita dekat Pulau Pinang tentang makan. Ya, betul. Semua. Bila dengar cerita pasal makan je dekat Pulau Pinang tu, semua terkeluar air liur. Ya, betul. Okey. Tapi dekat sini, dekat Kedah ni juga, okey, saya nak teruskan anda. Saya nak bagi tahu dekat negeri Kedah pun ada makanan yang popular. Mungkin kalau saya bagi tahu makanan-makanan ni, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Macam, oh, ya ke? Betul ke? Mungkin diorang akan boleh cuba cari dekat Kedah. Okey. 19 makanan yang popular di Kedah ni. Okey, yang pertama adalah laksa Kedah. Yang kedua gulai batang pisang. Gulai batang pisang. Okey. Yang ketiga nasi dagang air asam. Nasi dagang tu macam selalu dengar, air asam tu tak pernah cuba lagi. Jadi mungkin nasi tu rasa masam-masam ke, tapi kita boleh cuba. Okey, yang keempat gulai siam. Okey, yang kelima sup gamat. Oh, gamat. Oh, jadi gamat tu boleh makan juga. Gamat tu pun boleh makan juga. Kalau nak tahu boleh makan, tak ada masalah. Alright. Yang keenam adalah bihun sup sambal merah. Yang ketujuh ikan perkasam. Alright. Yang ke-8 kuih bunga pudak.
pudak. Pudak. Betul, kuih bunga pudak. Saya nak cerita pun kuihnya tak ada kat Tak ada saya. kat saya. Jadi nanti insya-Allah ada masa kita akan cuba pamerkan dekat Facebook Mini Malaysia. Jadi kita akan tahu ciri-ciri kuih antara kuih yang ada dekat negeri Kedah. Okey, saya teruskan yang ke-9 ubi telampung. Alright. Yang ke-10 geduk dak, geduk cak. Geduk cak. Yang ke-11 pek ngah. Yang ke-12 apom lenggang. Alright. Yang ke-13 kuih dangai. Yang ke-14 kuih kasidah. 15 kuih karam. 16 lengat pisang. Alright, 17 kuih loyang. Loyang ni memang famous lah. Kat mana-mana pun kalau kita bawa orang kata kuih loyang, orang tahu lah kuih loyang bentuk macam mana. Biasanya kuih loyang orang akan banyak kat di rumah-rumah perkahwinan ataupun tempat-tempat majlis perkahwinan. Betul. Selain pada majlis perkahwinan, majlis-majlis kenduri, kendarat semua, majlis kesyukuran pun ada juga. Okey. Yang ke-18 kuih cucur Jawa. Ni saya pun macam tengah fikir bila tengok kuih cucur Jawa. Mungkin dari Indonesia ke dia punya kuihnya kan, tapi itu saya kurang pasti. InsyaAllah kita akan cuba kupas kuih-kuih ni. Dekat negeri Kedah ni banyak nama-nama kuih yang unik kita tak tahu sebenarnya. Nama-nama yang unik yang kita tahu mungkin kuihnya sama, nama je lain ditukar. Kita tengok kuih kita panggil lain tapi nama dia sebenarnya adalah macam nama-nama yang unik seperti yang Pak Wan bagi tahu tadi. Betul. Okey. Yang ke-19 rasanya kalau bagi tahu ni mungkin ramai yang tahu. Okey, cok penderam. Alamak, tapi saya tak tahu macam mana tu Pak Wan. Kalau orang kata cok penderam ni, orang kata kuih penderam. Kalau kat Melaka ni dia sama tapi orang panggil dia nama lain. Nak tahu lah apa? Orang panggil dia kuih telinga keling. Oh, ya ke? Dia sama bentuknya tapi macam saya beritahu tadi, kuih yang sama, panggilan lain-lain. Setiap negeri ada panggilan nama-nama kuih yang lain-lain lah. Jadi saya cuma tahu kuih telinga keling je lah. Okey, unik. Nama dia apa tadi? Cak penderam. Cak penderam. Okey. Cak penderam. Cok penderam. Cok. COQ. Cok penderam. Penderam. Kan salah sebut marah orang Kedah ni kan. Jangan marah saya pun baru nak belajar ni kan. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi, kita punya antara keunikan di Rumah Kedah, saya nak tekankan kat sini ya. Yang Mini Malaysia ni ada terdapat promosi-promosi yang sedang dijalankan, iaitu promosi cuti sekolah. Okey, untuk harga swimming pool untuk dewasa RM8 dan untuk kanak-kanak RM5. Kita juga ada kita juga ada jadi orang Sarawak dah. Kita juga ada aktiviti-aktiviti sukan lasak seperti kayak, memancing, ATV dan juga wall climbing. Okey, jadi Pak Wan, ada lagi tak yang Pak Wan nak terangkan tentang kelebihan di negeri Kedah ni sendiri? Okey, sekarang saya nak bercerita lagi panjang tapi saya diberitahu ada soalan. Betul tak? Okey, maafkan saya. Kita ada soalan di Facebook kita. Okey, soalan dia, kawasan Mini Malaysia ada sanitize ke? Sanitize. Ada. Kalau anda datang kat Malaysia ni, kita akan sanitize setiap rumah yang ada kat Malaysia ni pada waktu pagi. Ya, bila kita punya pekerja dah okey. Kita punya kawan-kawan lah, kita punya kawan-kawan dah bersihkan kawasan rumah tu, mereka akan sanitizekan rumah tu selepas membersih dan sanitize setiap pagi, setiap rumah yang ada. Setiap rumah ni jangan risau, kita kat sini memang sentiasa sanitize. Ya, kita masih lagi menjaga SOP yang telah ditetapkan dan kita sentiasa sanitize rumah, jangan risau. So bolehlah datang ke Malaysia ni untuk melawat rumah yang ada dekat Malaysia ni. Okey, jadi Pak Wan, ada lagi satu soalan. Soalan ni saya pun suka juga. Dia punya soalan, apakah antara persembahan budaya yang ada di Mini Malaysia ni sendiri? Okey, seperti yang saya bagi tahu dekat sini, kita ada setiap persembahan setiap negeri. Okey, macam minggu ni kita ada 3 negeri kita buat. Kita ada Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Alright. Jadi setiap negeri kita ada persembahan masing-masing. Jadi macam minggu yang akan datang kita akan buat daripada Borneo pula. Kita akan buat persembahan daripada Sabah. So kalau nak tahu, boleh dah datang ke Malaysia. InsyaAllah setiap minggu kita akan bagi persembahan yang berlainan. Okey. Jadi persembahan itu adalah setiap minggu akan ditukar. Jadi macam ni semua orang kena datang setiap minggu lah. Betul. Setiap minggu akan bertukar. Betul, untuk saksikan persembahan. Jadi bila datang hari ni jangan cakap hari ni lain, minggu depan lain. Orang lain nak tengok tarian ni, jadi kena orang kata kena ikut turn. Ya, betul. Kita ada lagi soalan dari Facebook kita. Dia bertanya macam ni lah.
Okey, kenapa orang biasa kita ni akan panggil air? Kenapa orang Kedah panggil ayak? Okey. Apa tu? Apa itu ayak? Apa tu Okey. ayak? Apa yang saya faham, okey, setiap negeri ada tutur bahasa logat masing-masing. Kalau Kedah ni dia ada berdekatan dengan Pulau Pinang, Kedah dan berdekatan dengan Thailand. Jadi logat dia mungkin logat dia bercampur. Kalau kita biasa orang panggil air, tapi bila ayak ni sebutan antara tiga ni jadi mungkin lorat je bukan lorat. Okey, lorat dia dah di campur aduk sebelum dijadikan bahasa Melayu. Mungkin itu adalah logat yang tersendiri daripada Kedah. Air tu dipanggil ayak. So macam kita nak bagi tahu lebih pun, saya pun kena kaji apa tu sebab ayak yang sebenarnya. Itu orang kata macam mana slang. Kalau Penang pun dia ada dia punya slang sendiri. Dia ada punya Kalau sendiri. Negeri Sembilan pun ada slang dia sendiri. Betul. Jadi itulah antara slang-slang negeri Kedah. Betul. Okey, jadi Pak Wan, jadi ada lagi ke yang kita tak tahu tentang negeri Kedah ni sendiri yang Pak Wan nak sharekan lagi kepada kita? Okey, tadi kita dah ceritakan pasal daerah, latar belakang terjadinya negeri Kedah. Jadi untuk yang sebelum kita pergi jauh lagi, okey, saya nak bercerita kat anda tentang tarian yang popular di negeri Kedah. Sebab saya pun berada dalam orang kata segmen tradisi dan budaya. Jadi saya nak memberitahu anda okey, tarian-tarian yang popular di negeri Kedah. Okay, jadi kalau korang nak tahu, masyarakat Melayu Kedah ni juga kaya dengan pelbagai bentuk kesenian dan kebudayaan tradisional. Ya, betul. Sekarang ni Pak Wan nak kupaskan lagi apa kesenian dan kebudayaan tradisional di negeri Kedah ini sendiri. Ya, betul. Okey. Untuk negeri Kedah ni dia lebih kurang kepada tarian-tarian macam tarian-tarian tarian-tarian diraja. Okey, banyak yang tarian-tarian daripada dalam istana yang tak pernah dikeluarkan. Zaman dahulu tarian yang ada kat dalam istana, itu dalam istana saja yang perlu ada. Orang luar tak perlu ada. Tapi selepas tu tarian-tarian diraja ni dibawa keluar. Okey, tarian yang pertama yang saya nak bagi tahu dekat negeri Kedah ni adalah tarian asyik. Okey, yang mana tarian asyik ni merupakan satu tarian klasik daerah daripada Kelantan yang dipersembahkan di Istana Raja-Raja Kelantan. Okey, penari-penari terdiri daripada dayang-dayang istana tersendiri. Selain itu, tarian asyik ditarikan pada hari perkahwinan, iaitu malam berinai dan malam berinai besar di dalam istana. Okey. Hari ini tarian asyik juga dipersembahkan juga pada hari tamasya di negeri dan negara. Maksudnya setiap kali kalau kita ada majlis atau hari perayaan yang kita sambut ataupun festival, so tarian asyik ni akan dipersembahkan dalam persembahan festival tersebut. Hari ini banyak tersasul hari ini. Saya tak tahu kenapa hari ini. Mungkin hari ini hujan. Mungkin hari ini hujan. Itu mungkin salah satu faktornya. Okey. Untuk tarian asyik ini pula, dari segi sejarah dia hikayat Patani, Raja Kuning iaitu raja perempuan yang memerintah Patani pada tahun 1644 dan menyimpan 12 orang penari istana yang menyanyi dan menari dipanggil asyik. Asyik yang lagu dandut tu asyik. Bukan. Itu lain. Yang ini tarian asyik. Tarian. Okey, jangan risau. Itu nyanyian asyik itu dangdut. Yang ni kita klasik. Okey. Kalau nak tahu, dia ada 12 orang penari istana yang mana dia adalah merupakan penyanyi dan penari dan mereka dipanggil asyik. Itu yang dipanggil tarian asyik. Asyik. Okey. Jadi ada lagi ke tarian-tarian lain yang Pak Wan tahu? Okey, tarian yang lain sekali dekat negeri Kedah ni kita ada tarian ayam didik. Bukan ayam tu kita menarikan dia. Tak. Okey, kalau ikutkan kat sini, ayam didik ni merupakan ayam didik pernah menjadi tarian yang masyhur di kalangan masyarakat, terutama di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan sebahagian utara Perak. Okey, tarian ayam didik ini berasal daripada gerakan perlawanan melaga ayam, iaitu satu permainan tradisional. Alright, orang-orang Melayu dahulu. Diorang tak ada apa yang nak dibuat dan dimain. Itulah melagakan ayam tu. Tu dipanggil tarian ayam didik. Okey, tarian ini telah dicipta oleh satu kumpulan penari di kalangan Perlis. Kita nak beritahu ya. Okey, tarian ni diiringi dengan lagu ayam didik. Maksudnya jadi ayam didik tu sendiri ada lagu dia sendiri. Ada lagu dia sendiri. Jadi bila dia orang bermain dengan ayam ni, jadi muncullah orang kata salah satu
munculnya idea untuk menjadikan Buat lagu. tarian ayam didik. Alright. Seterusnya. Okey. Okey. Seterusnya yang paling popular dekat Kedah ni adalah wayang kulit. Memang itu tradisi. sekarang dah tak ada. Betul, kalau nak cari pun dekat yang ada dekat sekarang ni, Kedah dengan Kelantan ada wayang kulit. So boleh datang kat sini. Okay, wayang kulit juga dikenali dengan nama wayang gedek ataupun wayang Melayu dan wayang porno. Purno. Maaf. Jangan kita jadi lain tu ya. Saya nasi sasul aja, bukan porno. Purno. Okey, Purno. Purno. Kalau saya salah sebut, habislah saya kejil nanti. Habislah. Alright. Teater ni masih berpengaruh di Kelantan, Kedah, Johor dan Terengganu. Alright. Untuk Maaf ya. Jadi kita tak habis lagi kita punya geli hati. Okey, apa buat Wan? Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk alat muzik yang mendominasi persembahan seperti rebab, canang, gong, gendang dan keris. Bukan keris. Kersi. Kersi. Alright, cerita yang dipersembahkan wayang kulit ni merupakan adaptasi cerita-cerita epik Mahabharata dan Maharana. Dia cerita daripada wayang kulit ni, sebenarnya dia cerita daripada masyarakat Hindu. Jadi bila adalah sejarahnya, insyaAllah nanti saya akan cerita dekat anda wayang kulit ni satu persatu. Jadi daripada perubahan zaman ke zaman turut mempengaruhi jalan cerita yang disampaikan oleh dalang wayang kulit melalui dialog dan pergerakan patung yang dipersembahkan. Jadi wayang kulit ni dia macam menceritakan balik kisah-kisah yang Ya, ada. betul. Dia menceritakan jalan cerita, daripada patung tu baru kita tahu cerita dia macam ni, cerita dia macam ni. Dari patung tu lah ceritanya. Ya, betul. Jadi sebelum kita teruskan lagi, di sini saya nak tekankan balik Okey, boleh. punya Mini Tekanlah Nation ni. sekuat-kuatnya, tak kisah. Okey. Saya nak bagi tahu Mm-mm. yang Mini Nation ni sendiri sedang menjalankan promosi-promosi cuti sekolah yang masih dijalankan sehingga pertengahan bulan 1 ini. Jadi antara promosi yang ada, kita ada swimming pool untuk harga tiket dewasa RM8, untuk harga tiket kanak-kanak RM5, dan kita juga ada aktiviti sukarlasak, bukan setakat datang berjalan tengok rumah-rumah je. Kita betul. juga ada aktiviti sukarlasak seperti ATV, kayak, wall climbing dan memancing. Okey, jadi kita sekarang ni berada di pekarangan Rumah Kedah bersama dengan Pak Wan untuk menceritakan lagi apa yang menariknya di negeri Kedah ini sendiri, Pak Wan. Okey, tadi saya dah bercerita lebih kurang dalam tiga tarian yang ada dekat negeri Kedah ni. Okey, tarian seterusnya untuk saya bercerita dengan anda adalah tarian hadrah. Okey, asal tarian ni berasal daripada negeri Parsi. Alright. Tarian hadrah terdapat di negeri Perlis dan Kedah. Dalam tarian ini, penari dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan mungkin mengandungi antara 15 ataupun 30 orang. Mereka ni muncul dahulu sambil menyanyi dan menari serta memukul kompang. Kalau kita tengok Pukulan hadrah saya cuma tahu tu je. dia ada rentak dia, pukulan dia. Dia paling ramai 15 hingga ke 30 orang. Ya, betul. Jadi dia akan keluar, akan bahagikan kepada dua. Okay, satu kumpulan akan keluar dan kumpulan satu lagi akan disambung lagi sekali. Okey, satu kumpulan lagi yang terdiri daripada dua orang penari lelaki dewasa tetapi berpakaian wanita akan keluar menyanyi dan menari di pertengahan persembahan hadrah ini. Maksudnya dalam hadrah ni, penari dia adalah penari lelaki yang berpakaian wanita, dia akan keluar menyanyi dan menari. Jadi dia berpakaian sahaja. Berpakaian wanita sahaja. Dia bukanlah orang kata sebelum tu berpakaian wanita, tak. Masa dalam tarian hadrah ni lah dia berpakaian wanita. Jadi dia cuma nak itu adalah salah satu keunikan Ya, betul. tarian hadrah ni sendiri. Okey, seterusnya untuk negeri Kedah ni kita ada tarian bunga. Alright. Tarian bunga ni adalah adalah salah satu untuk merayakan keamanan dan kegembiraan dunia. Seperti tarian-tarian Cina yang lain, tarian ini dipersembahkan oleh wanita-wanita Cina dengan gerak yang lemah lembut. Jadi pergerakan tarian ini menggambarkan wanita cantik bergerak dengan aman, kasih sayang dan harmoni. Alright. Tarian ini mencerminkan jiwa yang penyayang yang bersemangat. Ia juga terbukti secara simboliknya mengaitkan penyerahan bunga kepada rakyat dalam kegembiraan. Terdapat juga unsur yang
mengharapkan keamanan untuk seluruh dunia. Jadi tarian bunga ni menggambarkan kasih sayang dan harmoni lah antara satu sama lain, dipersembahkan antara satu sama lain. Jadi itu adalah beza antara tarian bunga dan tarian hadrah. Hadrah dimainkan oleh lelaki dan tarian bunga oleh perempuan. Ya, betul. Okey, seterusnya dekat negeri Kedah ni ada tarian payung. Okey, tarian payung merupakan tarian rakyat yang sangat popular semasa dinasti Han di negeri China. Okay? Tarian ini berasal dari sebuah daerah di negeri China yang terkenal dalam membuat payung. Seperti negeri China, tarian payung ini mempunyai unsur-unsur tempatan di dalamnya. Maksudnya tarian payung ni dia berasal daripada negeri China dan dibawa masuk ke negeri Kedah dan dapatlah kita tarian dari payung tu. Tarian payung ni dia merupakan payung-payung yang unik, yang cantik. Buatannya pun daripada negeri China. Memang jadi orang kata handmade lah payung tu. betul, memang handmade lah. Kalau orang tengok kat situ macam wow macam tu. Okey, saya pun dah habis saya bercerita tentang tarian yang ada dekat negeri Kedah ni. Okey, kalau saya bercerita lagi memang tak cukup masa dengan waktu untuk saya bercerita. Tapi untuk bab tarian saya dah habis pun bercerita. Jadi untuk pengetahuan semua hari ini memang kita untuk mengulaskan topik di negeri Kedah. Jadi hari ini kita dah tekankan kepada latar belakang rumah Kedah. Kita dah bercerita tentang apa yang ada, daerah-daerah yang ada di rumah Kedah, apa lagi tempat yang bersejarah di rumah Kedah, dan kita juga telah sentuh kesenian dan kebudayaan tradisional di negeri Kedah ini sendiri. Okey, jadi di sini saya nak sebelum ada untuk sesi seterusnya, saya nak beritahu di sini yang Mini Malaysia sendiri sedang menjalankan promosi cuti sekolah. Antara promosi yang kita ada adalah seminggu untuk harga tiket dewasa RM8, untuk harga tiket kanak-kanak RM5. Selain itu juga kita juga ada aktiviti sukan lasak seperti kayak, memancing, ATV, wall climbing. Selain itu kita juga ada aktiviti tradisional betul. Okey, untuk aktiviti tradisional pula saya nak bagi tahu dekat anda semua, dekat setiap rumah kita ada permainan congkak, kita ada permainan gasing, permainan guli, kita ada lastik dan kita ada sumpit di rumah Sarawak. Yang mana sumpit ni jarang-jarang sekali ada, cuma dekat Mini Malaysia sini sahaja. Yang dekat rumah negeri Sarawak ni kita akan menyumpit belon. So kita akan sumpit belon tu, teknik dan cara ni akan diajar oleh staf kita. Jadi anda jangan risau, tak akan mensasar ke tempat lain, hanya pada belon sahaja. Ya, betul. Selain itu juga yang saya tahu, kita juga ada permainan tradisional seperti capteh. Ya, betul. Capteh tu kita macam jarang dengar kan, tapi permainan tu adalah permainan yang unik bagi saya, untuk saya menerokai ataupun rasa sendiri macam mana permainan capteh tu sendiri. Betul. Selain tu juga Mini Malaysia ada sediakan package kan, beberapa package seperti nostalgia, makan berhidang. Kita juga ada buat penyewaan bilik kaca dan juga dewan deja untuk membuat sebarang event seperti menyambut hari jadi, makan malam dan lain-lain. Kalau nak buat macam event hari family pun kita boleh je untuk tempah dekat Mini Malaysia ni sendiri. Dan juga kami menerima tempahan untuk majlis perkahwinan pun kami terima. Untuk anda yang suka berkahwin di dalam suasana kampung, boleh datang ke Mini Malaysia merasai suasana kampung, berkahwin dalam suasana kampung di Mini Malaysia. Selain itu juga Mini Malaysia menyediakan domestay untuk pengunjung-pengunjung yang datang dan menginap di Mini Malaysia ni sendiri. Aisyah okey? Alhamdulillah masih okey lagi. Okey, jadi saya nak bagi tahu kalau ada apa-apa ataupun pertanyaan ataupun nak bertanya, nak lagi info lagi tepat dan banyak, bolehlah hubungi di talian 013 313 8686. Selain itu, kalau nak tengok kita punya informasi ke ataupun gambar-gambar tentang kawasan Mini Malaysia ni sendiri, bolehlah pergi ke Facebook Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park. Okay, Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park. Kalau nak teroka lagi banyak tentang Mini Malaysia ni, bolehlah pergi ke mana-mana sosial media, iaitu dia punya sosial media adalah Mini Malaysia ASEAN. So semuanya rapat, Mini Malaysia ASEAN tu rapat. Okey, jadi Pak Wan, boleh kita ceritakan apa yang ada dekat rumah Kedah dalam Mini Malaysia ni sedikit? Okey, untuk maklumat anda, dekat dalam rumah negeri Kedah dekat Mini Malaysia ni, kita ada dua aktiviti dekat sini. Yang mana
Okey, yang mana kita ada aktiviti kukur kelapa dekat sini. Kalau anda datang ke rumah Kedah ni boleh jumpa dengan Abang Nizam. Dia akan mengajar kita cara kukur kelapa dekat sini. Ya, Cara betul. kukur yang betul lah. Ada kukur-kukur kadang orang kukur ni tak pandai. Ada yang ambil ujung je, kadang ada ambil isi je, tengok macam mana. Alright. Dan satu lagi, kalau datang kat rumah Kedah ni boleh jumpa dengan Pak Andak, yang mana anda boleh melihat busana pengantin pada tahun 50-an, 60-an masih lagi dipamerkan di rumah Kedah ni. Jadi bolehlah datang ke Malaysia ni, datang ke rumah Kedah dan melihat baju yang dah Dipamerkan. lama, yang masa zaman nenek-nenek kita dulu masih ada lagi kat sini. Jadi bolehlah datang ke Malaysia untuk melihat baju tersebut. Okey, kita pun dah 1 jam kita kat sini kan. Ya, betul. Jadi sampai di sini sajalah kita punya segmen budaya dan tradisi bersama saya Nur Aisyah dan juga Pak Wan. Jangan lupa segmen yang sama, waktu yang sama pada hari yang sama untuk minggu depan. Ya, betul. Jadi sentiasalah setia bersama kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula.